Salam sejahtera dan apa khabar semua. Hari ini saya Metin Hairaini binti Hussein akan berkongsi ilmu berkaitan dengan tajuk sekiranya bayi tidak dapat menyusu dengan payudara. Objektif kita pada hari ini adalah untuk menerangkan mengapa perlu memerah susu ibu. Yang kedua, mengapa ibu perlu tahu bagaimana memerah susu ibu. Yang seterusnya, teknik untuk memerah susu ibu. Mengapa perlu kita memerah susu ibu? Yang pertama adalah untuk keselesaan payudara. Yang kedua, untuk melegakan bengkak payudara. Yang seterusnya, untuk membantu bagi penyusuan, untuk membantu bayi untuk menyusu dan seterusnya untuk melembutkan areola supaya bayi dapat menyusu, dan seterusnya untuk mengekalkan pengairan susu apabila penyusuan terpaksa diberhentikan buat sementara, bagi bayi yang tidak dapat menyusu, bagi ibu dan bayi yang terpisah seperti ada yang duduk di ICU kan, dan seterusnya susu yang diperlukan untuk bayi lain. Kebaikan memerah susu ibu. Kebaikan memerah susu ibu berbanding menggunakan empam susu. Yang pertama, tidak perlu bimbang tentang kehilangan bahagian-bahagian pam susu. Yang seterusnya, memerah susu sangat efektif dan cepat. Seterusnya ialah sebagai rangsangan kulit ke kulit antara tangan dan payudara. Seterusnya, ia juga memerah dengan tangan lebih lembut daripada pam. Dan seterusnya, ia juga mengurangkan risiko jangkitan silang. Bagaimana untuk memerah? Yang pertama, menggalakkan pengaliran susu. Yang kedua, urutan payudara. Yang seterusnya, ulang di seluruh bahagian payudara. Bagaimana meningkatkan pengaliran susu? Yang pertama, kita perlu berada di tempat yang sunyi dan selesa. Fikirkan tentang bayi anda, lihat wajah bayi anda. Kemudian, suamkan payudara anda. Kemudian, boleh melakukan urutan kepada payudara dan juga dengan menggentil puting payudara dengan menggunakan jari. Kemudian, boleh juga melakukan urutan di bahagian belakang. Ini adalah cara-cara melakukan urutan dengan di bahagian lehernya, tengkuknya di bahagian belakang. Urutan kedua dengan melakukan urutan dengan menggunakan ibu jari, dan seterusnya kita boleh melakukan urutan di bahagian belakang urutan yang ketiga. Seterusnya adalah teknik melakukan perahan susu ibu. Yang pertama, kita hendaklah basuh tangan kita dengan sabun, dengan air bersih. Kemudian kita teruskan juga melakukan urutan semasa memerah susu. Seterusnya, kita hendaklah menggunakan peralatan yang bersih untuk menyimpan susu perahan kita. Jadi, untuk menggalakkan pengaliran susu, ia membantu oksitosin refleks oksitosin untuk bekerja Jadi, kita hendaklah berada dalam keadaan selesa, duduk dengan selesa di tempat yang selesa. Fikirkan tentang bayi anda dan seterusnya tentang urutan payudara Pertama, seperti dalam gambar rajah kita lakukan urutan atas ke bawah, sisi ke sisi, melakukan putaran di seluruh bahagian payudara. Dan seterusnya, gambar yang keempat tu menunjukkan kita lakukan urutan ke kiri dan ke kanan. Yang gambar 5 tu urut atas ke bawah, dan seterusnya kita gentilkan payudara kita dan kita picit sedikit untuk mengeluarkan susu. Seterusnya, ini adalah cara memerah susu dengan tangan. Yang pertama, kita sediakan bekas untuk menyimpan susu. Seterusnya, cuci tangan anda dengan bersih. Kemudian, letakkan ibu jari di sebelah atas buah dada atau payudara, iaitu di atas areola, dan jari lain di bawah.
Ya, tekan payudara ke belakang, ke arah dada dan kemudian dengan perlahan tekan ibu jari dan jari lain secara serentak. Tekan dan lepaskan beberapa kali sehingga kelihatan titisan susu. Seterusnya, ulang beberapa kali mengikut pusingan untuk mengosongkan semua bahagian payudara. Seterusnya, beralihlah ke payudara yang sebelah lagi sekiranya pengaliran susu telah perlahan atau kosong. Ya, berikut adalah gambar rajah bagaimana kita melakukan perahan susu. Bila perlu memerah susu ibu? Yang pertama, apabila bayi tidak dapat menghisap susu daripada payudara ibu. Yang kedua, secepat mungkin selepas kelahiran dalam masa 6 jam. Okey, seterusnya berapa lama kita perlu memerah? Ya, sebab dan juga jangka masa atau jarak yang kita perlu memerah. Yang pertama, untuk mendapatkan kolostrum, ya, bayi yang tidak dapat menyusu, iaitu kita kena perah 5 hingga 10 minit setiap 1 hingga 2 jam. Yang seterusnya untuk meningkatkan penghasilan susu. Jadi perahan yang kita perlu buat antara 20 minit setiap 2 jam, sekurang-kurangnya 6 kali atau lebih dalam masa 24 jam. Yang seterusnya untuk melembutkan payudara areola, ya, kita kena perah 3 atau 4 kali. Dan seterusnya untuk melancarkan ataupun melancarkan salur susu yang tersumbatlah. Jadi kita hendaklah menekan dan melakukan urutan, ya, kepada payudara supaya ketulan itu jadi lembut. Seterusnya kepada ibu yang bekerja lah, dia perlu lakukan 15 hingga 20 minit. Okey, seterusnya memerah kolostrum lah. Ini cara memerah kolostrum lah, sebab kolostrum adalah susu awal. Ya, dia menggunakan syringe atau pijagari dan juga menggunakan sudu. Ya. Ini adalah kolostrum, ya. Senarai semak untuk memilih pam susu. Adakah ia berfungsi dengan efektif? Adakah ia mudah dan harganya murah? Adakah ianya selesa dan digunakan kedudukan yang betul? Adakah saiz kad payudara atau corong itu adalah sesuai untuk puting payudara ibu? Adakah susu boleh disimpan terus dalam bekas simpanan biasa, dalam kursus standard, atau ada keperluan untuk membeli bekas simpanan khusus? Berapakah tahap kebisingan apabila digunakan? Adakah selamat untuk digunakan dan mudah untuk dibersihkan dan disterilkan? Adakah ianya mempunyai bahagian-bahagiannya atau dengan hanya beberapa bahagian sahaja? Adakah ianya mempunyai arahan yang jelas untuk digunakan? Ini adalah ciri-ciri yang perlu kita ambil kira untuk memilih pam susu. Ya, bagaimana untuk memberi bayi minum susu? Memberi bayi meminum susu perahan, ya, pertama melalui nasogastric atau orogastric tube, ya, bagi bayi yang tidak dapat menyusu ataupun menelan. Seterusnya ada yang menggunakan syringe ataupun dopper, not more than tidak lebih daripada 0.5 ml lah setiap kali minum. Seterusnya menggunakan sudu. Seterusnya, direct expression into the baby mouth, iaitu yang mana bayi yang ada cleft palate. Seterusnya menggunakan cawan. Ini adalah cawan-cawan yang digunakan untuk memberi susu ibu atau susu perahan. Okey, ini adalah cup feeding atau memberi minum dengan cawan. Pemberian susu perahan ibu melalui cawan boleh diberi kepada bayi di dalam keadaan yang berikut, iaitu bayi boleh menelan tetapi tidak dapat menghisap dengan baik. Bayi pramatang 30 hingga 30 minggu kehamilan kerana penghisapan yang lemah. Bayi yang tidak banyak tidur, bayi yang ditinggalkan di rumah pengasuh. Pemberian susu menggunakan cawan boleh mengelakkan tersedak susu. Seterusnya, mengelakkan keliru puting.
bayi sumbing bibir atau langit, cleft lip atau cleft palate minor. Cara memberi susu perahan. Memberi susu menggunakan sudu atau cawan. Jadi kita hendaklah pangku atau posisikan bayi dalam kedudukan upright atau semi upright. Sentuh cawan di bibir bawah bayi. Codongkan cawan sehingga susu mencecah lidah bayi dan biarkan bayi menjilat atau menghirup sendiri. Apabila kenyang, bayi akan berhenti sendiri. Jangan tuang terus ke dalam mulut bayi. Kebaikan dan keburukan pemberian dengan cawan. Kebaikannya ialah seperti biasa, dia sentiasa ada. Dia readily available. Kemudian lebih selamat, bayi akan dapat mengawal banyak mana dia nak minum. Yang seterusnya, mengelak kekeriuan puting. Seterusnya, elak peluang untuk tercemar. Ya, bayi akan lebih suka, ya, ditenangkan. Dan bayi juga dapat menggunakan lidah dan juga juga belajar untuk berasa. Seterusnya, dapat stimulasi sistem penghadaman bayi. Kemudian menggalakkan koordinasi antara bernafas, menghisap dan menelan. Untuk keburukannya pula, biasalah, ya, ada susu yang akan terbazir lah. Ya, seterusnya bayi akan lebih suka menggunakan cawan kerana jarang menghisap terus daripada payudara. Dan jururawat juga lebih mudahlah memberi penyusuan dengan cup, ya, kerana bagi ibu-ibu untuk datang ke ward bagi anak mereka yang berada di ward adalah lebih susah untuk datang. Jadi mereka lebih senang memberi dengan cawan. Ini adalah cara lainlah pemberian susu, ya, melalui supplementary nursing system, di mana susu diletakkan di dalam botol ni dan terdapat wire atau tubing dan diberi kepada bayi untuk dihisap. Seterusnya ada juga cara lain, iaitu SNS with syringe, ya, pemberian susu menggunakan syringe, di mana susu diletakkan dalam syringe dan diberi melalui tubing kepada bayi. Ya. Seterusnya, cara untuk mencairkan susu ibu. Yang pertama, cara menyimpan susu ibu lah yang telah diperah. Ya, cara untuk mencairkan susu untuk diberi kepada bayi. Yang pertama, kita hendaklah mencuci tangan. Ya, peralatan yang digunakan hendaklah sesuai. Ya, gunakan gelas ataupun bekas plastik lah yang sangat yang bersih lah dan boleh di-sterile. Ya, simpan di dalam jumlah ataupun amount lah yang sesuai di dalam bekas, ya, untuk sekali minum. Ya, dan sediakan beberapa kontainer lah yang dilabel tarikh dan masa. Gunakan susu yang diperah dahulu. Ini adalah tempat penyimpanan susu di dalam peti, ya, peti sejuk. Ni di bahagian di dalam peti sejuk, ya. Okey, ini adalah masa, ya, masa yang sesuai lah digunakan untuk penyimpanan susu ibu yang telah diperah. Ya, dan dalam suhu bilik untuk susu dia dapat bertahan selama 4 jam. Ya, di dalam bilik yang berhawa dingin, ya, selama 8 jam. Dan di dalam refrigerator, ya, selama boleh simpan selama kurang 8 hari. Ya, untuk frozen milk, ya, freezer compartment inside ada refrigerator satu pintu ni boleh tahan selama 2 minggu. Ya, freezer yang ada freezer tu dengan 2 pintu tu boleh tahan 3 bulan. Ya, dan separate deep freezer boleh tahan selama 6 bulan. Dan seterusnya dan susu yang telah dicairkan ni yang berada di dalam peti sejuk ni boleh bertahan selama 24 jam.
Ya, seterusnya, nah inilah tempat-tempat di dalam peti sejuk di mana susu-susu perahan disimpan. Ya, di dalam peti freezer bahagian atas tahan selama 3 bulan. Dan di dalam bahagian bawah peti sejuk yang 2 pintu ni, bahagian bawah boleh bertahan selama 8 hari. Dan di dalam deep freezer lah boleh tahan selama 6 bulan. Okey, ini cara mengangkut atau membawa susu lah, ya, diletak dalam cold box, ya, di mana susu yang telah diperah disimpan di dalam beg lah, ya, dan boleh senang dibawa ke mana-mana. Ya, cara untuk mencairkan lah, ya, susu untuk diberi kepada bayi. Hal pertama, ya, seterusnya susu ibu beku boleh dicairkan dengan perlahan-lahan di dalam rak bawah peti sejuk dan digunakan dalam masa 24 jam dan tidak boleh dibekukan semula. Susu yang telah dipanaskan dengan air suam perlu digunakan dalam masa 1 jam. Jangan didihkan atau panaskan di atas pemanas atau di atas api secara langsung atau dalam ketuhan gelombang mikro. Ini boleh memusnahkan beberapa zat dan dapat membakar mulut bayi. Susu tidak boleh digunakan melebihi 1 jam selepas dipanaskan. Lemak mungkin terpisah dalam lapisan kecil. Goncangkan bekas berisi susu perlahan-lahan untuk menggabungkan lapisan lemak dengan susu. Panaskan hanya jumlah susu yang akan digunakan pada satu sesi. Berikan bayi susu yang telah dipanaskan dengan cawan kecil. Sudu juga boleh digunakan untuk memberi susu untuk dalam jumlah yang kecil. Bagaimana untuk, jadi dari sini kita dapatlah, ya, untuk sesi ini kita dah belajar bagaimana untuk ibu dan bayi yang terpisah tapi dia dapat meneruskan penyusuan. Ya, dan seterusnya kita dapat daripada slide ini cara memerah susu ibu dengan menggunakan tangan. EBM ni, express birth milk ni, boleh diberi dalam beberapa cara. Ya, jadi proper pengurusan susu ibu yang telah diperah adalah sangat penting untuk memastikan bayi sihat. Ya, sekian, terima kasih.